Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesihatan yang baik, masa lapang yang luas dan dapat kita bertemu dalam majlis ilmu ini serta dapat meneruskan perbincangan mengenai bab darah wanita. Alhamdulillah. Malam ini merupakan siri kelima perkongsian kita mengenai bab yang amat penting bagi kita sebagai seorang muslimah. Minggu lepas kita bincang mengenai mandi wajib dalam keadaan istihadah kubra, yang mana darah keluar melebihi 15 hari secara bersambung. Kemungkinan pada hari ke-16 kita boleh mandi wajib ataupun tidak boleh mandi wajib. Ini bergantung kepada keadaan darah yang keluar pada hari ke-16 itu. Kerana apabila berlaku keadaan sedemikian, kena guna kaedah khusus untuk menentukan haid dan istihadah. Kaedah yang boleh diguna pakai kemungkinan kaedah tamyiz jika darah dapat ditamyiz. Jika darah tidak dapat ditamyiz ataupun tidak menepati syarat tamyiz, kena beralih kepada kaedah adat. Bila guna kaedah tamyiz, darah kuat akan dihukumkan sebagai haid dan darah lemah akan dihukumkan sebagai istihadah. Jika pada hari ke-16, haid sudah dapat ditentukan berdasarkan darah kuat, maka pada hari ke-16 boleh mandi wajib. Tetapi jika pada hari ke-16, haid masih tidak dapat ditentukan lagi kerana darah kuat sedang keluar, maka tidak boleh mandi wajib lagi pada hari ke-16 itu. Itu keadaannya. Minggu lepas kita dah sebut syarat tamyiz jika darah dapat ditamyiz. Iaitu syarat yang pertama, darah kuat mesti 24 jam atau lebih. Kedua, darah kuat mesti tidak boleh melebihi 15 hari 15 malam. Dan yang ketiganya, darah lemah mesti 15 hari 15 malam atau lebih. Jadi daripada 3 syarat tamyiz itu, dua syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat haid. Dan syarat yang terakhir itu merupakan syarat bagi istihadah. Itu dia. Kaedah tamyiz ini boleh diguna pakai bagi golongan mubtada'ah dan muqtadah yang mumayyizah. Kerana mereka boleh membezakan darah kuat dan darah lemah. Darah kuat boleh dikenal pasti melalui warna, yang mana warna ini ada 5 tahap, iaitu hitam, merah, perang, kuning dan keruh. Kedua, melalui sifat darah itu. Jika sifat darah itu likat, pekat, maka ia lebih kuat daripada darah yang lebih cair. Begitu juga dengan bau darah yang keluar. Kalau ianya berbau lebih busuk, maka ia adalah darah kuat berbanding dengan bau yang kurang menyengat yang boleh dihukumkan sebagai istihadah. Gabungan ketiga-tiga elemen atau ketiga unsur tersebut menunjukkan darah yang paling kuat. Itu cara nak kenal pasti darah kuat dan darah lemah.
Dalam kaedah tamyiz, darah kuat akan dihukumkan sebagai haid dan darah lemah akan dihukumkan sebagai istihadah. Sebab itu apabila darah melebihi 15 hari, kita kena semak balik darah yang keluar bermula hari pertama sehingga hari ke-16. Mungkin berdasarkan catatan warna, kita boleh pastikan darah kuat dan darah lemah. Bagi golongan mubtada'ah, walaupun pertama kali mengalami haid, tapi kemungkinan dia dah belajar bab haid sebelum ini, dia kenal darah kuat dan darah lemah. Maka untuk selesaikan masalah istihadah yang dialaminya itu ialah dengan kaedah tamyiz. Memudahkan menghukumkan haid dan istihadah. Kaedah tamyiz lebih mudah untuk menghukumkan haid dan istihadah berbanding dengan kaedah ghairu mumayyizah ataupun kaedah adat. Itu dia. Baik, selain daripada darah yang keluar berterusan melebihi 15 hari, ada juga keadaan darah yang keluar seperti ini. Ada keluar seperti ini. Jadi ini juga termasuk dalam kategori istihadah kubra. Kalau kita tengok gambar rajah, hari ke-15 dan hari ke-16 tidak ada darah. Sebab apa dia termasuk dalam kategori istihadah kubra? Kerana keadaan ini menunjukkan luput syarat menyempurnakan baki suci. Bila termasuk dalam kategori istihadah kubra, kena guna sama ada kaedah tamyiz atau kaedah adat. Tidak boleh guna kaedah takwim, iaitu kaedah biasa berdasarkan darah yang keluar dalam tempoh 15 hari. Tapi kena guna kaedah khusus yang kita sedang bicarakan ini. Itu dia. Berbeza dengan keadaan ataupun gambar rajah seperti ini. Gambar rajah kedua, dalam tempoh hari pertama, dalam tempoh 15 hari itu, darah keluar selama 12 hari. Hari ke-13 tidak ada darah. Darah keluar semula tu pada hari ke-17 dan 18. Mungkin kalau kita tengok sekali imbas, sama sahaja. Gambar rajah pertama, darah terakhir sebelum 15 tu, 12 hari juga. Tiba-tiba keluar darah hari ke-17. Begitu juga dengan gambar rajah kedua itu. Jadi darah berhenti pada hari ke-12. Kemudian keluar pula darah pada hari ke-17 dan 18. Tetapi ada perbezaan. Perbezaan yang pertama, gambar rajah satu dia kena guna kaedah yang khusus kerana ia termasuk dalam istihadah kubra. Hari ke-17 dan 18 tidak boleh dihukumkan untuk menyempurnakan baki suci. Tetapi gambar rajah kedua dia gunakan kaedah takwim, kaedah asas. Jadi hari ke-17 dan hari ke-18 itu dihukumkan istihadah sughra bagi menyempurnakan baki suci. Gambar rajah kedua itu tidak ada masalah berkaitan tidak ada masalah berkaitan kewajipan qada solat. Cuma hari ke-17 dan hari ke-18 tu teruskan solat walaupun ada darah. Ia dihukumkan sebagai istihadah sughra bagi menyempurnakan baki suci yang tak cukup 15 hari lagi. Tetapi gambar rajah satu tidak boleh guna kaedah takwim kerana ia termasuk dalam bahagian istihadah kubra. Penyelesaian istihadah kubra menggunakan kaedah khusus. Sama ada kaedah tamyiz atau kaedah adat. Mungkin timbul persoalan.
kenapa gambar rajah kedua tu termasuk dalam gambar rajah pertama itu termasuk dalam istiadah sughra, sedangkan hari ke-15 dan hari ke-16 darah dak keluar. Tengok gambar rajah satu. Sebab apa dia termasuk dalam kategori istiadah kubra, sedangkan hari ke-15 dan hari ke-16 darah tidak keluar. Sebagaimana yang kita belajar sebelum ni, apabila kita nak hukumkan ia sebagai istiadah kubra, kita nampak hari ke-15 dan hari ke-16 itu ada darah yang keluar secara bersambung. Okey, jadi sekarang ni kita tengok gambar rajah satu, dia termasuk juga dalam istiadah kubra. Kenapa? Siapa ada jawapan? Siapa ada jawapan? Cuba tengok dulu. Ada yang nak cuba terang ke? Bonda? Bonda nampak tak situ? Tak boleh, tak mari Ustazah. Tak mari. Sebab sebelum-sebelum ni kan kita dah bincang istihadah kubra ialah apabila darah keluar melebihi 15 hari, yang mana hari ke-15 dan hari ke-16 bersambung darah kan? Tapi ini ada satu keadaan yang mana hari ke-15, ni gambar rajah satu ni, hari ke-15 dan hari ke-16 tak keluar pun darah. Tetapi ia termasuk juga kategori istihadah kubra. Okey, orang lain mana? Rasanya Kak Nuk kan bodoh hari tu rasanya tau. Penuh beritahu lah. Nurul Saadah macam mana? Nampak tak? Nampak tapi tak ingat. Saya ingat ada Ustazah bagi tahu tapi lupa. Tak? Saya ingat balik. Siapa dia boleh tekan? Okeylah, ginilah. Sebenarnya gambar rajah satu ini walaupun darah dak keluar hari ke-15 dan hari ke-16 ni, tetapi kita tengok dalam lebih 24 jam. 24 jam. Dia lebih 24 jam. Apa dia 24 jam dah? Darah kuat lah. Dah tu 3 hari darah kuat tu. Betul dah. Darah kuat dia lebih daripada 24 jam tau. Kerana dah ni lebih kat 24 jam ni. Gambar rajah kedua pun lebih juga ni dah. Tapi ada perbezaan di sini. Beza dia ni dia gabung. Tak nampak lagi. Okey, dengar penjelasan dah. Sebab gambar rajah satu ini termasuk dalam kategori istihadah kubra juga kerana dalam tempoh 15 hari pertama, sehingga 15 hari ini berlaku nakak yang mana nakak itu tidak ittisal. Nakak yang pertama ni, dia tidak ittisal, maksudnya tidak bersambung. Jadi kalau kita tengok di sini, nakak ini terputus dengan sebab keluar darah semula pada hari ke-7. Sedangkan gambar rajah kedua ni berlaku nakak. Dengar tak suara? Dengar. Nakak 2 kali lah. Okey. Gambar rajah satu ni, nakak yang pertama dia tidak ittisal. Maksudnya sebab apa ittisal tu maksudnya tak bersambung. Dia terputus dengan sebab keluar darah pada hari ke-7. Sedangkan gambar rajah 2 ini sehingga hari ke-15 tidak ada nakak yang terputus. Faham tak ni? Jadi kita kena faham di sini gambar rajah satu kita tengok sampai 15 hari. Sampai 15 hari ni nakak berlaku 2 kali. Gambar rajah satu ni.
Tapi gambar rajah 2 ni berlaku sekali sahaja nakok. Sehingga hari ke-17. 17 tak kira dah lah. Sehingga hari ke-15 ni kita tengok. Itu perbezaannya. Apabila berlaku seperti gambar rajah pertama, dia tidak boleh hari ke-17 dan 18 ni tidak boleh dihukumkan istihadah untuk menyempurnakan baki suci. Dia tak boleh menghukumkan, tapi kalau gambar rajah kedua, hari ke-17 dan 18 ini dihukumkan sebagai istihadah sughra untuk menyempurnakan baki suci yang tak cukup lagi. Faham tak tu? Ada perbezaan di sini. Jadi gambar rajah pertama ni dia tidak boleh dihukumkan sebagai istihadah sughra di sini bagi menyempurnakan baki suci. Sebabnya nakok terputus. Nakok dia terputus dengan keluarnya darah pada hari ke-7. Itu dia. Andai kata kalau kita tengok gambar rajah kedua, contohnya sampai 4 hari, sampai hari ke-4 ni tak ada darah straight sampai habis 15 tak ada darah. Tiba-tiba keluar hari ke-17. Itu dihukumkan hari ke-17 dan 18 ini dihukumkan istihadah sughra bagi menyempurnakan baki suci. Itu dia. Okey, boleh faham tak setakat ni? Kurang faham lagi. Tak faham lagi? Okey. Gini bonda. Gambar rajah 1. Nombor 1. Okay, gambar rajah 1 ni kita tak boleh, dia tak termasuk dalam istihadah sughra. Tetapi dia termasuk dalam istihadah kubra. Sebab apa termasuk dalam istihadah kubra? Kerana nakok yang berlaku pada hari ke-4, 5, 6 ini terputus. Terputus disebabkan keluarnya darah pada hari ke-7 sehingga hari ke-12. Jadi di sini berlaku 2 kali nakok ni. Soalan gitu kita nampak. Faham tak tu? Tapi hak ni dia berlaku sekali je. Okey, soalan dia nombor 1 sebab bonda tak masuk minggu lepas. Soalan dia gambar rajah 1 haid dia adalah daripada 1 sehingga 12. Ke mana? Tak boleh hukum macam tu. Hak gambar rajah 2 ni haid dia 12 hari. Tetapi gambar rajah 1 tak boleh dihukumkan haid 12 hari. Dia jadi macam mana? Dia kena guna kaedah tamyiz ataupun kaedah adat. Tapi berdasarkan gambar rajah ni kita guna kaedah tamyiz lah kan. Sebab darah dapat ditamyiz. Bila darah dapat ditamyiz, haid dia 3 hari sahaja. Faham kan? Jadi istihadah dia bermula 4 sehingga ni suci lah. 4, 5, 6 ni suci. Suci dia sehingga 18 hari. Sehingga 6 suci. Sehingga 18. 6 suci, lepas tu 7 ni sepatutnya dihukumkan sebagai istihadah. Dan kena qada semula solat yang tidak ditunaikan pada hari ke-7 sehingga hari ke-12 tu. Hari ke-17 dan 18 tu istihadah lah, teruskan solat walaupun ada darah. Nanti kita akan cerita macam mana tindakan ni. Cuma Kak Nur nak cerita ni perbezaan antara istihadah kubra dengan istihadah sughra. Assalamualaikum. Ustazah nak tanya boleh? Salam. Ya, siapa ni? Nak tanya gambar rajah 1 tu ke dia nakok dia 4, 5, 6 tu ke? Lepas tu ke Ustazah Rajak nakok dia tu terputus tak? Maksudnya terputus tu terputus dengan apa? Tak faham. Terputus nakok ni maksudnya darah tak keluar. Jadi nakok ni terputus disebabkan keluar darah. Maksudnya dia istilah dia dipanggil tidak ittisal. Dia tidak bersambung. Nakok dia tidak bersambung. Bila tidak bersambung maksudnya terputus. Terputus ni disebabkan apa? Disebabkan darah keluar di tengah-tengah ni. Maksudnya dalam tempoh 15 hari tu selepas nakok ni keluar darah. Maksudnya gitu. Okey. Tapi gambar rajah 2 ni sehingga hari ke-15 tak ada. Nakok dia tidak terputus kan?
Bila start nakak terus je. Itu. Ada? Okey, faham. Okay. Jadi apabila gambar rajah 1 ini termasuk dalam istihadah kubra, dia tak boleh guna kaedah takwim seperti mana gambar rajah 2. Gambar rajah 2 ni kita guna kaedah takwim saja, iaitu berdasarkan darah keluar berapa hari dalam tempoh 15 hari tu. Maksudnya ni keluar 12 hari. Jadi haidnya ditentukan 12 hari. Tapi gambar rajah 1 ni bukan 12 hari haidnya. Dia kena guna kaedah khusus. Tapi oleh kerana kita dapat mentamyizkan darah, bermakna kita guna kaedah tamyiz. Bila guna kaedah tamyiz, rupanya haid hanya 3 hari sahaja. Selebihnya adalah istihadah. Tu. Okey. Ustazah, kalau contoh 17-18 tu dia tiba-tiba keluar darah kuat pula, kira kena semayang juga ke macam mana? Okey. Kalau keluar darah kuat sekalipun pada hari ke-17 dan 18 ini tetap juga dihukumkan istihadah. Sebab kalau bermula hari ke-4 sehingga hari ke-17 tak cukup pun lagi 15 hari kan? Tak cukup pun lagi 15 hari. Maknanya di sini tetap juga istihadah. Itu dia. Sebab kalau kita tengok bila darah kuat ni, darah kuat kita kena tengoklah sebab sebelum ni istihadah dia dengan darah lemah. Jadi kemungkinan bila cukup 15 hari darah lemah, keluar darah kuat pula boleh dihukumkan sebagai haid untuk pusingan kedua. Ada. Jadi kalaulah tempoh istihadah tu tak cukup pun lagi 15 hari, walaupun darah kuat tidak boleh dihukumkan sebagai sebagai haid lagi. Okay. Sebab dia banyak sangat apa ni kaedah-kaedah tu bila keluar darah. Sebab tu kita kata bab istihadah kubra ni istihadah yang paling rumit. Sebab darah ni dia kemungkinan tak keluar dalam bentuk blok-blok macam ni kan. Mungkin dia keluar berselang, sini pula darah cair ke darah kuat. Tapi insya-Allah dengan kaedah yang kita belajar ni, kita boleh faham macam mana kita nak hukumkan. Jadi Kak Nur bawakan contoh-contoh ini satu persatu biar kita faham dulu macam mana sebenarnya kita nak hukumkan. Okey. Kalaulah Nurul Saadah kata bila keluar darah kuat pula. Sebab hari tu dalam apa siri yang lepas tu. Bukan siri yang baru ni. Hak dulu kan, hari Jumaat malam tu. Maknanya hari tu Kak Nur dah terangkan kalaulah berlaku darah kedua kuat. Kan? Darah kedua kuat pula keluar selepas hari ke-15 tu. Macam mana kita nak kira? Mungkin masa tu tak apa faham lagi kot. Pertama kali dengar kan? Jadi insya-Allah siri ni kita akan ulang semula. Sebab hak ni pun Kak Nur dah sebut dah ni dulu ni. Mungkin masa tu tak jejak lagi. Sebab first time dengar kan? Sebab itulah Kak Nur buat pula. Kita walaupun kita dah habis sampai nifas dah dalam siri yang dulu, tapi kita ulang semula sebab bab ni memang amat rumit untuk kita faham. Sebab darah kita bukan keluar macam blok-blok begini. Mungkin ada berselang-seling, ada cairnya, tapi apabila kita faham kaedah, insya-Allah kita boleh faham. Itu. Sebab dua benda je kita kena tahu. Sebab itu kita kena tahu warna-warna darah ada 5 tahap. Mengikut tahap kita kena tahu. Hak darah yang paling kuat warna apa? Tu. Sebab apabila kita nak kata darah lemah, darah kuat berdasarkan kemungkinan salah satu yang mudahnya guna warna lah. Sebab kita boleh tunjuk kan. Kalau kita nak kata bau, siapa nak bau? Ya dah. Kita guna apa? Online ni nak bau macam mana. Jadi yang mudahnya gunakan warna. Tapi kita kena tahulah tahap-tahap darah. Ya.
tanya satu Ustazah. Macam boleh. ni juga, macam sahabat kita tanya tadi, gambar raja 1, 17 dan 18 tu bonda nak tambah lagi. 17, 18 darah pekat. Maknanya kita faham kat sini daripada 4 suci istihadah apa? Istihadah sughra lah. Kan? Ya, gambar raja 1 bukan istihadah sughra. Istihadah kubra. Istihadah kubra ni. Istihadah kubra sampai 18. Okey. Pandai macam ni Ustazah. 17, 18, 19 dan 20. Okey. Dia ada 4 hari pula dekat situ. Dekat nakok yang kali kedua. Okey. Nanti Kak Nur akan ceritakan gambar rajah yang seterusnya. Itu pun Kak Nur akan terang juga ni bila berlaku. Tapi nak faham dulu ni. Orang faham ke tak ni? Yang lain-lain ni boleh faham tak perbezaan antara istihadah kubra dan istihadah sughra. Boleh faham tak lagi? InsyaAllah boleh. Okey, boleh ya? Okey, boleh. Nanti Kak Nur terang lepas ni. Lepas ni yang ni Ustazah. Jadi gini maknanya kubra 2 nakok. Ni senakok ke kan? Kalau sughra. Gitu lah. Kubra ni maknanya berlaku 2 kali nakok dalam tempoh 15 hari tu. Gitulah kita ingat. Ada pesen lain lagi maknanya hak boleh jadi kubra. Tempoh lain lagi maknanya. Kubranya darah berterusan sambung hari ke-15 ke-6. Kalau gitu sekali lagi ya. Kalau tempoh lain lagi lah. Okey Ustazah, ada satu lagi soalan Ustazah. Apa perbezaan istihadah kubra dan sughra? Kan dua-dua kena solat. Okey, yang pertamanya kaedah yang kita gunakan apabila berlaku istihadah sughra, kaedah yang kita gunakan hanya kaedah takwim biasa, kaedah asas. Maksudnya berdasarkan darah-darah yang keluar dalam tempoh 15 hari. Kalau keluar 14 hari lah haid. Tetapi kalau berlaku istihadah kubra, dia kena guna 2 kaedah khusus, sama ada kaedah tamyiz ataupun kaedah adat. Itu. Okey. Boleh faham insya-Allah. Okey, jadi kalau kita tengok di sinilah. Kalau gambar rajah 1 ni haid hanya dihukumkan 3 hari berdasarkan kaedah tamyiz. Tamyiz. Selebihnya dihukumkan sebagai istihadah. Itu dia. Jadi apabila keluar darah hari ke-17 ni, kita kan dah mandi wajib pada hari ke-4 dah. Apabila hari ke-17 ni, sebenarnya kita tak perlu mandi wajib dah. Sebab saat ni Kak Nur kata, apabila berlaku istihadah kubra, hari ke-16 kena buat analisis. Kan? Kena buat analisis balik. Sebenarnya berapa hari haid kita. Tetapi ni kalau kita tengok dalam keadaan sekali imbas ni, hari ke-15 ke-16 tak ada darah. Jadi tak perlulah kita nak tengok-tengok ke belakang. Tapi tiba-tiba hari ke-17 keluar darah. Bila keluar darah hari ke-17 tu kita kena tengok balik ke belakang sebab di sini berlaku nakok yang terputus. Jadi kaedah takwim tak boleh guna pakai dah. Mungkin masa hari ke-16 tu kita masih lagi guna kaedah takwim. Kita tak tahu lagi sebab hari ke-16 dah keluar darah dah kan. Hari ke-15, 16 dah keluar darah. Jadi kita pun ingatkan memang guna kaedah takwim biasa. Tetapi apabila keluar hari ke-17, keluar darah hari ke-17, kita kena semak kembali. Sebab dia bertukar kaedah dah. Daripada kaedah takwim kepada kaedah tamyiz. Itu dia. Okey. Dia begini, tadi
Tadi waktu berhenti 4 hari bulan, okeylah. Lepas tu datang balik 7, kita ingat haid lagi. Sebab baru berhenti berapa hari. Sampailah 12, kita kata, oh haid. Berhentilah kat sini. Berhenti Semua kat sini. haid kita kata. Pupuk 17 datang. 17 datang, kena kira lain balik. 7 hari bulan hingga 17 tu kena qada. Gitulah. Jadi kemungkinan kalau kita tengok sekali membahas ini, sama je. Tapi perbezaannya. Jadi maksudnya cara kita menangani permasalahan ini. Mungkin nampak serupa tapi sebenarnya tidak sama. Okey. Jadi kalau kita tersilap menggunakan kaedah, kita guna kaedah 1 tu, kita guna seperti gambar rajah 2. Sudah tentu kita dak qada ni solat pada hari ke-7 hingga 12 kan? Jadi tertinggallah solat dalam waktu istihadah. Itu yang kita selalu sebut bila tersalah menggunakan kaedah kemungkinan beribadat dalam waktu haid dan tertinggal ibadat dalam waktu suci. Itu dia. Baik, malam ni kita tengok contoh penyelesaian istihadah kubra bagi kategori mubtada'ah mumayyizah dan kategori mu'tadah mumayyizah yang menggunakan kaedah tamyiz. Okey, nanti nak baca sikit. Okey. Nak baca chat tak ni? Okey, Syafini tanya dah. Okey, jadi malam ni kita tengok contoh penyelesaian istihadah kubra bagi kategori mubtada'ah mumayyizah dan kategori mu'tadah mumayyizah menggunakan kaedah tamyiz. Cara penyelesaian istihadah kubra bagi kategori mubtada'ah dan mumayyizah yang golongan mubtada'ah dan mu'tadah yang mumayyizah sama sahaja sebab mereka boleh membezakan darah. Jadi cara penyelesaiannya sama sahaja. Tu dia sebab dia boleh membezakan. Jadi guna kaedah tamyiz. Kita tengok contoh. Okey. Hari pertama darah keluar, kita mesti tanda. Sebab darah yang keluar kita tak terjangka. Kemungkinan keluar melebihi 15 hari. Jika ini berlaku seperti mana gambar rajah ini, hari ke-16 mesti buat analisis. Adakah darah dapat ditamyiz? Kalau darah dapat ditamyiz, kena rujuk syarat tamyiz. Okey. Kita tengok gambar rajah ni. Adakah darah ni boleh ditamyiz? Boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh ditamyiz. Kita kena ingat balik tadi syarat tamyiz tu. Syarat tamyiz bagi darah kuat ada 2. Yang pertama, dia mesti cukup 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Okey, kita tengok darah kuat hitam. Cukup tak 24 jam? Memang cukup lah. Okey, lebih tak 15 hari? Tak lebih. Tak lebih. Jadi dihukumkan berdasarkan kaedah tamyiz haid 15 hari. Okey. Haid 15 hari lah di sini. Dan hari ke-16 merupakan istihadah. Kena mandi wajib dan teruskan beribadat. Jadi oleh kerana haid dia 15 hari, tidak ada ibadat solat yang perlu diqada di sini. Okey. Kena ingatlah bila kita dapati darah keluar melebihi 15 hari 15 malam, hari ke-16 kena buat analisis. Pertama, pastikan adakah darah dapat ditamyiz. Bila darah dapat ditamyiz, hukumkan haid lah. Kena hukumkan haid terlebih dahulu. Jika haid dah ditentukan, hari ke-16 itu mesti mandi wajib. Itu tindakan bila darah sudah melepasi tempoh maksimum haid. Jika selepas hari ke-16 dan seterusnya,
keluar darah yang sama, warna merah juga. Gini. Ia tetap dihukumkan sebagai istihadah. Kita kena ingatlah tadi tu. Istihadah dia mesti 15 hari kan? Sebab suci kan, istihadah tu menggantikan suci, samalah dihukumkan suci. Mesti 15 hari paling kurang. Kalaulah darah lemah itu keluar berterusan, berbulan ataupun bertahun, dengan syarat darah merah ni tak berhenti ataupun tidak diselangi dengan darah yang lebih kuat, dia tetap dihukumkan sebagai istihadah. Sebab kita kata istihadah dia tidak ada had bilangan hari. Walaupun bertahun, 10 tahun, keluar semua darah merah berterusan. Selagi tak ada nakak tidak berhenti, maknanya selagi itulah dihukumkan istihadah. Tapi kalau berhenti lain pula. Contohnya berhenti sekejap. Lebih dah 15 hari ni. Tapi berhenti sekejap. Hukum dia lain dah. Boleh dihukumkan sebagai haid. Walaupun darah yang lebih lemah. Itu. Okey, kita tengok seterusnya. Hak takdir ni. Kita nak tengok cara bertindak. Okey, jadi bila berlaku macam ni, hari keempat kita memang mandi wajib sebab darah dah tak ada dah. Okey, jadi sempat 3 hari kita beribadat. 4, 5, 6. Tiba-tiba hari ke-7 keluar darah semula. Walaupun darah yang keluar itu dalam pelbagai tahap, keruh ke, kuning ke, tetap kita kena berhentikan semula ibadat kita. Kerana darah ini merupakan mani ataupun penghalang daripada beribadat. Kita kena beramal pada perkara zahir ketika itu. Jadi bila darah dah berhenti pada hari ke-12, kena mandi wajib semula. Kerana hari ke-7 sehingga hari ke-12 itu merupakan haid mengikut pendapat yang muktamad. Kan itu kita belajar. Nakak yang berada di celah-celah haid dihukumkan haid hukmi kan. Sehingga hari ke-13 ni, maknanya kita sekarang ni berada hari ke-13 yang mana kita kena mandi wajib semula dah ni. Jadi nakak yang berada di celah-celah haid, yang pertama 1, 2, 3 dihukumkan haid dah. 7, 8, 9, 10, 11, 12 pun dihukumkan haid. Jadi hak ni termasuk juga haid secara hukmi, itu pendapat yang muktamad. Pendapat muktamad lah kita guna ni. Sekarang ni kita tidak ada apa-apa masyarakat, gunakan pendapat yang muktamad. Okey. Hari ke-14, ke-15, 15, ke-16 tu tak ada masalah dah. Kita ingatkan memang haid kita 12 hari. Dan hari ke-13 ni kita kena mandi semula ni. Jadi hak kita mandi pada hari ke-4 ni terbatal. Disebabkan keluarnya darah pada hari ke-7 sehingga 12 ni. Hari ke-13 kena mandi semula. Itu dia. Tiba-tiba keluar darah hari ke-17. Bila keluar darah hari ke-17, kita kena buat analisis balik. Yang pertama, kena tentukan adakah boleh guna kaedah takwim. Boleh guna tak kita kaedah takwim tu? Terbatal. Kaedah takwim itu terbatal. Jadi haid kita tak boleh guna pakai dah 12 hari tu. Sebab apa? Sebab berlaku nakak yang terputus. Tu nakak 2 kali. Nakak tidak ittisal. Tu maksudnya. Jadi termasuk dalam istihadah kubra. Bila termasuk dalam istihadah kubra, kena guna sama ada kaedah tamyiz ataupun kaedah hadad. Jadi kalau berdasarkan gambar rajah, memang darah dapat ditamyiz. Sebab darah ni keluar melebihi 24 jam dan dia tidak melebihi 15 hari. Jadi haid dia 3 hari sahaja. Bila haid dia dihukumkan 3 hari, bermakna yang dia mandi wajib pada hari ke-4 itu memang sah, terpakai.
Itu dia. Terpakai dah mandi yang keempat ni. Jadi dia hanya kena qada 6 hari. Yang mana dia tidak tunaikan ketika dalam perjalanan tu. Itu dia. 6 hari saja kena qada. Okey. Itulah maksudnya bab istihadah kubra tu. Kena faham betul-betul keadaan darah yang keluar. Dan okey Ustazah. Ya. Tanya ni, apa ni yang maknanya hari 4, 5, 6 tu kita kira waktu suci lah kiranya kan. Kita start daripada hari yang 4 lah. Bila kita dah lepas dah ni, lepas dah hari ke-15 ni, hari ke-17. Baru kita boleh hukumkan balik bahawa hari ke-4 sehingga hari ke-15 ni rupa-rupanya suci kita. Tapi masa hari ke-15 kita masih lagi menghukumkan haid selama 12 hari. Faham tak? Masa kita berada hari ke-15 ataupun hari ke-16, haid kita dihukumkan 12 hari. Tetapi apabila keluar darah pada hari ke-17, kita kena semok semula. Jadi apabila kita semok semula tu baru kita tahu bahawa haid kita hanya 3 hari sahaja sebab menggunakan kaedah tamyiz sebab dia termasuk dalam istihadah kubra. Itu dia. Okay, faham tak? Kerana nakuk 2 kali, faham? Kerana hari ke-17 dan 18 ni tidak boleh dihukumkan istihadah sughra bagi menyempurnakan baki suci. Dia tidak boleh sebab luput syarat menyempurnakan baki suci disebabkan nakuk yang tidak bersambung. Itu dia. Okay. Maknanya kalau 4 hingga ke 18 tu kira suci tau. Kira suci lah. Kira suci. Maknanya hari ke-17 ni rupanya memang start pada hari ke-4 merupakan hari suci kita. Jadi tak perlulah kita mandi wajib dah sebab kita dah mandi wajib. Jadi sini dah suci dah. Maksudnya dah terpakailah mandi wajib kita pada hari ke-4 itu. Tu dia. Jadi kalau hari ke-19 tu, 19 atau 20 tu, tiba-tiba datang darah pula, maksudnya itu adalah haid lah. Sebab kita tengok. Okey. Bermula hari ke-4 sehingga hari ke berapa? Cukup 15 hari. 15 Hari ke-4, 4 baru sehari. Hari ke-18 tu dah 15 hari. 18 dah 15 hari kan. Hari 19 tu 16. 4 sehingga 18 15 hari dah. Okey, kalau hari ke-19 keluar darah hitam. Darah hitam itu akan dihukumkan sebagai haid pusingan kedua. Betul. Okey. Haid pusingan. Okey, faham. Kita ikut tamyiz jugalah, tengok tempoh dia lah kan yang 24 jam tu lah. Kena berbalik kepada syarat tamyiz. Syarat tamyiz darah merah, darah lemah dia mesti sekurang-kurang 15 hari. Kalau cukup 15 hari, okey, darah kuat akan dihukumkan haid semula. Ustazah, kalaulah darah 17, 18, 19 dan 20 darah yang sama bermakna dia apa dengar suara bonda? Suara line Kak Anung ke line bonda? Sebab macam terputus-putus suara. Line bonda kot. Ke line Kak Anung? Orang lain dengar tak suara Kak Anung? Line Kak Anung, putus-putus. Ya. Dengar molek Dia ada putus-putus sikit je lah. Ya. Sebabnya ada juga. Sebab ia kabel line tak stabil. Okey. Okey dah. Sekali lagi ulang Ustazah. Okey, Gambar raja yang sama, tetapi kita tambah lagi 3 hari. Okey. 17, 18, 19, 20, 21. Masih darah yang sama. Tetap istihadah. Ya, bukan haid lah sebab darah dia
bertukar. Sampai 4 tahun pun kalau tak bertukar darah tetap istihadah. Ya. Alhamdulillah, faham. Oh, maksudnya macam kalau ni tadi kita kata hari ke-18, hari ke-19 tu kalau datang darah balik kira apa ni? Haid kan? Kalau dah kuat. Kalau darah yang kuat ke ataupun ini sekarang ni kalau contoh darah merah kan. Kalau darah tu berterusan tadi tetap istihadah. Kalau darah yang sewarna tetap istihadah. Sewarna istihadah. Kalau berbeza warna? Kalau berbeza warna yang lebih kuat. Kalau berbeza kuning semakin lemah tetap istihadah. Tetap istihadah. Maksudnya kita cari lebih kuat daripada warna yang ni lah. Warna contoh warna gelap lah kan. Dia kena warna ni. Warna hitam ni. Kecuali berhenti seketika. Okey. Okey, faham dah tu. Comel dah. Kecuali Ustazah. Ya. Nak tanya gini, kalau katakan tadi darah merah tu dia maknanya dia merah sampai ke cukup jadi 15 hari. Lebih lah, maknanya lebih 15 hari. Macam mana pula? Lepas tu baru keluar. Katakan dia keluar merah tu 20 hari. Lepas tu baru keluar hitam pula, macam mana? Hak hitam telah dihukumkan haid untuk pusingan baharu. Mana tak kira lah lebih hak merah tu lebih pada 15 hari pun kita guna tamyiz juga. Ya. Darah merah lemah tu tak ada masalah lebih. Yang penting kita ingat minimum 15 hari. Kalau tak cukup, itu masalah. Kalau lebih tak apa. Okey. Sebab istihadah tak ada had. Istihadah tu tak ada had maksimum. Okey. Kita tengok satu contoh lagi darah yang boleh ditamyiz yang menggunakan kaedah tamyiz. Hak ni kalau kita berdasarkan gambar rajah darah boleh tamyiz ke tak ni? Cukup tak syarat tamyiz? Syarat kena kembali kepada syarat tamyiz. Okey. Boleh ditamyiz ke tak? Boleh. Kalau kita tengok gambar rajah yang dah siap dah, memanglah kita tengok ada cukup syarat tamyiz. Tapi kita nak cerita apabila dalam perjalanan. Hari pertama sehingga hari ke-8 keluar darah merah. Masa ni sampai hari ke-8 tu kita tak tahu pun bahawa dia tu darah kuat ke, darah lemah ke, memang kita tak tahu lagi. Sebab tidak ada lagi yang membezakan, ya tak? Tiba-tiba hari ke-9 darah baru kita tahu hari ke-9 ni merupakan darah yang lebih kuat daripada hari sebelumnya. Jadi apabila keluar darah yang lebih kuat, kita kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab yang kuat ini kemungkinan akan dihukumkan sebagai haid. Itu dia. Jadi apabila sampai kepada hari ke-16, kita kena buat analisis. Adakah pada hari ke-16 itu haid dah dapat ditentukan? Hari ke-16, kita duduk hari ke-16 ni. Adakah kita boleh tentukan dah darah haid? Tak lagi. Jadi, adakah kita boleh mandi wajib pada hari ke-16? Tak juga. Sebab haid tidak dapat ditentukan lagi dan kemungkinan pada hari ke-16 ini dihukumkan haid. Jadi, tak boleh mandilah lagi pada hari ke-16 tu. Bila berada dalam keadaan macam ni, kena tunggu darah kuat berhenti. Ataupun tunggu sehingga darah yang lebih lemah daripada hitam itu keluar. Jadi berdasarkan gambar rajah, darah berhenti pada hari ke-18. Bermakna hari ke-19 tu kena buat analisis balik. Kena buat analisis balik, berapa hari haid? Boleh cuba Ustazah? Ya.
Sebalikkan. Yang hitam adalah haid, yang merah adalah istihabah. Okey. Berapa hari kena qada solat? Yang hitam kena duduk di depan ni sebenarnya. Jadi maknanya qada salat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 hari kena qada solat dan haid dia 10 hari. 10 hari. Itu dia. Itu cara dia. Sekejap Ustazah. Ya. Kalau yang hitam tu kan, tadi kita analisa dia hari yang ke-16. Okey. Lepas tu dia terus datang sampai hari ke-17. Jadi kita rasa itu dah kuat dan kita hukumkan dia haid. Hari yang ke-9 hingga 18 tu kita hukumkan haid sebab dia darah yang lebih kuat daripada yang 1 hingga 8 tu kan. Ya. Okey. Jadi kalaulah 19, 20 tu dia datang darah slow lagi, darah yang apa yang mungkin Yang apa merah lah. Yang merah yang slow daripada dia yang daripada hitam lah. Macam ni. Okey. Kalau dia kurang lagi lah. Contohnya daripada hitam tu dia keruh sikit. Okey. Bila darah lemah daripada hitam, bermakna boleh mandi juga wajib pada hari ke-19 tu. Sebab darah kuat saja akan dihukumkan sebagai haid. Darah kuat sahaja. Ya, darah kuat sahaja dihukumkan sebagai haid. Jadi bila lemah daripada hitam, terus mandi wajib dan boleh tentukan dah. Sebab hitam ini tidak melebihi 15 hari. 15 hari. Tetapi andai kata hari ke-19 darah tak berhenti, tapi keluar dengan darah yang lebih kuat. Ataupun yang samalah, yang sama kuat ni. Jadi nak mandi wajib hari ke berapa? Hari 15 hari 25. Hari 23 kalau 15 hari. Bermula daripada apa? 24 tau kena mandi. Okey, bijak belaka dah. Tu bijak belaka dah. Faham, alhamdulillah. Jadi apa tak dengar. Bonda tak buka mic. Kurangkan 2 hari yang hitam ni. Kurangkan 2 hari yang hitam. Maksudnya hari ke-16 hitam. Hari ke-16 hitam kita kena buat analisis balik. Jadi hari ke-16 ni hari ke-24. 24. Tapi kita tak boleh guna kaedah tamyiz dah. Sebab apa tak boleh guna kaedah tamyiz? Lebih 15 hari. Darah kuat melebihi 15 hari. Ya, luput syarat tamyiz. Apabila luput syarat tamyiz, dah tu kita nak guna kaedah apa? Adat. Okey. Jadi bila nak guna kaedah adat, berapa hari haid kita? Bonda berapa hari haid bonda? Okey. Tak dengar bonda tutup mic. 5 saja. 5. Sahaja. 5. Syakira? Yes. 8. 8, 9 lah. Dia 8, 9 macam tu. Ya. Bukan dia tak boleh ambil yang kita yang pernah-pernah. Dia kena ambil yang terakhir. Haid yang terakhir. Haid yang terakhir kita datang? Ya. Maksudnya bulan contoh ni Januari, bulan 12 kita ambil bulan 12 lah. Ya, dia tak boleh ambil bulan-bulan sebelum tu. Okay. Tengok yang terkini, okey. Yang latest sebelum berlaku istihabah. Jadi maksudnya kalau di sini contohlah macam saya 8 hari ya, saya datang dalam jadual macam ni. Hari yang ke-9 tu saya dah kena mandi lah. Dah. Untuk yang apa ni, yang kalau 9, 10, 11, 12 dia datang lebih daripada Nak kena kira semula pula dah ni. Bulan ni 17. Yang hitam ni 17 kan. Bonda pun tak faham tadi.
17, yang hitam ni 17. Betul kan? 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Okey. Yang hitam ni 17. Contohnya, Disember lepas saya mari 8 hari. Okey, jadi saya akan ambil di sini 8 hari je lah, kiraan 8 hari. Hari ke-9 hitam ni mandi wajib. Betul? Bukan. Kita memang hari ke-9 ni kita dah terus dah kan? Hari ke-9 ni yang pertama kita tak mandi wajib lagi. Betul lah, maksudnya hak hitam ni, kira hitam hari pertama lah. Gini. Tak boleh kira lagi sebab kita tak tahu lagi lebih. Kita tak tahu lagi lebih. Okey. Maknanya apabila kita berada pada hari ke-24 ni, iaitu hari ke-16 hitam. Ni hari ke-24. Ni merupakan hari ke-16 hitam. Jadi hari 24 ni lah kita kena buat analisis semula. Kita nak guna kaedah tamyiz tak boleh sebab darah lebih. Luput syarat tamyiz. Darah kuat tu lebih daripada 15 hari. Luput syarat tamyiz. Bila luput syarat tamyiz, kita tak boleh guna kaedah tamyiz. Kita kena guna kaedah adat. Jadi apabila guna kaedah adat, kita kena rujuk adat haid terakhir kita. Kalau Syakirah kata 8 hari dulu, bulan 12 8 hari haid, bermakna bulan berlaku istihadah ni 8 hari lah. Jadi bermula hari ke-9 sehingga hari ke-23 kena qada. Maknanya guna merah balik asal lah. Jangan tengok warna dah ni. Tak kira dah warna-warna. Betul lah, maksudnya kita tak tengok warna dah lah sebab darah ni darah hitam tu dah lebih daripada 15 hari. Dia tamat dia punya riwayat dia dah tu. Tamat riwayat tak bisa. Okey, jadi kita balik semula tengok adat mula-mula hari pertama kita mari untuk bulan ni lah yang gambar rajah ni kan. Tak usah tengok dah lah gambar rajah ni. Jadi tengok gambar rajah. Tengok haid kita bulan lepas 8 hari. Jadi kita hukumkan bulan ni 8 hari. Jadi oleh kerana kita tinggal solat sehingga hari ke-23, tolaklah haid kita berapa hari je. Kalau bonda kata 5 hari haid bulan lepas, maknanya bonda kena tolak 5, kena qada. Berapa hari tu? 24 tolak 5. 19 hari kena qada. Bonda kena qada 19 hari. Syakirah mungkin kena qada apa hari? 17 hari ya. 17 hari. Gitulah. Okey. Itu dia. Ustazah nak tengok benda apa adat hak mana ni? Nak tengok adat hak mana? Pening kepala ni. Adat mana ni kita nak tengok? Dah, adat haid dah lah. Maknanya setiap orang tak sama lah. Haid dia tak sama. Tengok kenian tu dah. Maknanya tak ada dalam ni lah. Kita kena tengok maknanya kalau kita rasa maknanya bulan gitu. Kalau bulan 12 tu haid kita 10 hari. 10 hari kita tengok. Maknanya seorang dengan seorang tu tak sama dah lah. Itu. Okey, boleh. Untuk situasi gini je lah Ustazah, macam sambung panjang darah kuat dia tu lah kita guna adat ni. Apabila luput syarat tamyiz, kita tak belajar lagi bab adat ni. Kita guna sekarang ni kita belajar baru kaedah tamyiz. Ni contoh sahaja andai kata berlaku. Nanti kita akan semak balik. Ni cuma kan sebab ada yang tanya tadi kan, dah kalau keluar darah pula hari maknanya lebih pula 16 hari hitam. Itu je. Okey. Jadi kita tengok satu lagi contoh. Sebab ke-9 dah ni. Satu lagi contoh. Ni juga cara penyelesaian melalui kaedah tamyiz. Darah keluar berselang-seli antara darah kuat dan darah lemah. Kita kata tadi darah kuat apabila hukum kaedah tamyiz, darah kuat akan dihukumkan sebagai haid kan? Okey. Siapa boleh beri jawapan? Andai kata keluar darah seperti ini. Hari ke-16 kita kena buat analisis. Berapa hari darah kita? Boleh tak guna kaedah tamyiz?
Memang dah maknanya kita tak boleh buat sembarangan. Kaedah ni ulama yang mari, yang datangkan kaedah ni. Jadi berdasarkan gambar raja seperti ini, ulama menetapkan bahawa darah lemah yang berada di celah-celah darah kuat ini juga dihukumkan sebagai darah kuat. Bermakna 1 haid, 2 merah ni haid, 3 haid, 4 haid sehinggalah hari terakhir kuat 9 dihukumkan sebagai haid. Itu dia. 9 hari lah haid kita. Jadi kena qada berapa hari? Kena qada 6 hari. Jadi hari ke-16 boleh mandi wajib dan seterusnya kita beribadat seperti biasalah walaupun darah masih keluar. Itu dia. Dan mungkin berlaku macam ni. Gini. Hari ke-16. Hari ke-16 darah kuat tu. Berapa hari agaknya? Boleh tak guna kaedah tamyiz? Boleh guna kaedah tamyiz tak? Tak boleh ya. Tak boleh. Sebab apa dah? Lebih 15 hari. Benda lebih lah. Dah tu lebih 15 hari jadi darah tau. Dah ni pun lebih juga ni 15 hari ni. Apa beza dia hak ni dengan hak ni? Tak tahu. Tapi dia tu celah-celah darah ni. Celah darah lemah tau. Celah darah lemah, dia kata ngelah sekali dia darah kuat. Dia kata tadi kan 9 hari. 9 hari tadi mula tau. Tiba-tiba keluar balik ni. Keluar balik pun maknanya kiranya lebih daripada 15 hari. Hari yang ke-15 tu lah. Dia keluar hari yang ke-16. Okey, jadi kalau kita tengok darah yang berselang-seli yang keluar dalam tempoh 15 hari. Contohnya darah kuat ni berada hari ke-15. Dia boleh dihukumkan haid juga. Dia boleh dihukumkan haid sebab dia tidak melepasi border 15 hari. Tetapi kalau berlaku macam ni, hari ke-16 kita kena mandi wajib. Walaupun kita tengok sebelum-sebelum ni, bila hari ke-16 tu darah kuat, kita kan tak boleh mandi wajib, ya tak? Tapi hak ni berbeza. Hak ni berbeza. Hak ni masih lagi mana? Ni kita tengok hari ke-16 ni dia tidak boleh dihukumkan haid dah. Bila tidak boleh dihukumkan haid, bermakna dia berada dalam keadaan istihadah. Ni hari ke-16. Tetapi dia tak boleh guna kaedah tamyiz di sini. Kena guna kaedah adat dah. Sebab apa? Sebab luput syarat tamyiz. Darah tidak dapat ditamyiz dengan keluarnya darah kuat pada hari ke-16. Berbeza hak tadi. Hak tadi nak hari ke-16 tu memang dihukumkan istihadah. Okey. Terbeza. Sikit aja keluar tu. Dah. Maknanya hari ke-16 keluar hitam ni. Dia tak boleh guna kaedah tamyiz dah. Kena berpindah kepada kaedah adat. Kalau nak guna adat macam tadi lah. Rujuk adat haid masing-masing. Adat haid yang terakhir masing-masing. Boleh faham tak? Ustazah, kalau macam darah hitam hari yang ke-16 tu, dia pergi duduk dalam hari yang ke-13. Tak boleh juga nak tamyiz? Boleh lah. Kalau Boleh hari dalam masa 15 tu boleh lagi lah. Boleh lagi.
Sehingga 15 pun boleh lagi. Kalau darah hitam tu duduk 15, 16 tu tak ada darah hitam. Maknanya boleh lagi Maknanya tambah. semua tu haid lah maknanya. 15 hari tu haid lah. Itu dia. Maknanya walaupun 2-3 hari celah dia tu, maknanya kiranya kita kira dia haid lagi lah. Haid lagi. Dia kena gabung. Walaupun kita kata kan kalau kaedah tamyiz darah lemah tu dihukumkan sebagai istihadah dah. Tetapi andai kata keluar macam ni, ulama kata darah lemah yang berada di celah-celah haid ini ataupun di celah-celah darah kuat ini dihukumkan darah kuat juga. Hak tadi kita tengok dalam bentuk blok-blok. Dia mari toko merah. Lepas tu hitam segorombolang. Itu. Ustazah boleh ulang lagi tak? Tadi ada panggilan telefon anak daripada Perak. Saya tak faham ni sebab mungkin tak masuk kelas minggu lepas. Okey. Gana ni. Kita tengok darah kuat hitam itu keluar, kalau dia keluar dalam border 15 hari, maksudnya boleh ditamyiz. Tetapi kalaulah darah kuat ini keluar lebih daripada hari ke-15. Contoh hari ke-16 keluar darah. Ni dah luput syarat tamyiz. Dia tak boleh guna kaedah tamyiz, kena guna kaedah adat. Okey. Kena pastikan darah kuat ini dia tak boleh lebih daripada 15 hari. Baru boleh guna kaedah tamyiz. Maknanya kalau darah kuat tu keluar hari ke-15, hari ke-16 darah lemah. Maksudnya masih lagi ditamyiz. Okey, dalam gaji kuat lah daripada 16 sampai satunya. Kak Nur tak dengar lah suara. Kak Nur dengar suara bonda. Jadi dah rasanya. Dia hitam 16, dia duduk dalam 15, baru dia boleh kata haid semua tu. Kalau gini dia kira adat dah. Dia tak boleh nak tamyiz dah. Duduk dalam 16, 17, 18 ni. Dia kena kira adat dah. Luput syarat tamyiz dah. Sebab luput syarat tamyiz ni kerana hitam ni sampai ke 16. Hitam tu duduk 15 hari. Selepas 15. Soalan bonda tadi, belok-belok berselang macam ni dikira semua hitam lah ni? Bukan. Dia consider yang hitam tu duduk dalam 15 tu baru dia haid. Kalau yang macam ni hitam tu duduk selepas 15, jadi tak boleh nak kata semua tu kuat. Maknanya jadi kalau adat 5 hari je lah. Kena ikut adat lah. Maknanya ni selain ni ke? Ni selang jauh. Hitam tu 12 hari. Yelah, sebab ia jarak, ia duduk terkeluar dah pada border dia. Kalau hari sedang, 11, 12, 13, 14 tu duk kira berapa hari kan tak? Cuma dia kena dalam masa 15 hari tu jugalah maknanya. Macam itulah. Oleh kerana dia dikeluar daripada border 15 hari, luput syarat tamyiz. Yelah, Cik Dah. Yang kedua memang faham. Anak murid Ustazah Zainul dek pun. Okey Ustazah, maksudnya okey. Sebab banyak jadi kata musim-musim kat kepala ni berasa, tapi nak balik ke pangkalnya, masalah ini berlaku jika lebih daripada 15 hari kan. Masalah yang kita yang banyak-banyak ni sebenarnya kalau kita haid macam biasa tu tak lebih daripada 15 hari tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Selang-seli warna pun kan. Tak ada masalah. Okay. Kalau selagi tak ada masalah. Masalah kita sekarang ni adalah sebab dia dah nak kira nak istihadah macam mana. Istihadah kubra. Itulah masalahnya. Ya, okey. Okey, boleh tak nak bagi macam rumusan sebab dak dengar saat ni. Seandainya hitam duduk di hitam yang terakhir duduk di 14. 14 hari. Seandainya hitam terakhir 14, bermakna 14 hari lah. Ya. Ke 15
17 sihat. Okey. Begitu kan? Kalau hitam duduk di nombor 14, bermakna kita 14 hari lah. Ya. Okey. Beres. Pusingan kedua barulah apa ni? Faham molek dah. Ya, Ustazah. InsyaAllah. Sebab memang Aku bab ikut ni faham memang hari. rumit. Dapat Baru jeli ke okey. Kita sambung semula lah dah. Lebih dah ni. Sejam lebih dah. Mungkin orang ada nak buat apa-apa. Okeylah. Jadi kita hentilah dulu di sini. Kak Nur sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dulu perbincangan kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.